Selamat sejahtera kepada semua. Okay, hari ini kita akan pergi ke unit 7. Okay, unit 7 iaitu bunga kekwa mekar. Okay, bunga kekwa mekar. Okay, di bawah tajuk ingat ni. Okay, mozaik. Okay, fokus kita mozaik. Okay. Mozaik ialah hasil karya seni yang menampakkan sempadan ruang atau garisan pemisah di antara dua bahagian. Teknik ini dihasilkan secara tempalan, lukisan, catan dan digital. Catan pula ialah hasil karya seni dua dimensi yang dihasilkan dengan media basah seperti cat air dan cat poster menggunakan teknik-teknik tertentu. Mozaik dan catan digunakan untuk menggambarkan sesuatu peristiwa dan keadaan. Gabungan aktiviti ini dapat menghasilkan satu karya yang indah. Okay, kita tengok dekat sini. Okay. Antara mozaik ni, ni mozaik, ada dua bahagian. Okay. Ada seni yang menampakkan sempadan ruang. Ada garisan sempadan ruang iaitu garisan pemisah di antara dua bahagian. Antara bahagian sini dan sini. Dia ada pemisah dekat sini. Okay. Dihasilkan secara tampalan. Okay, antaranya kita boleh mozaik, kertas. Okay. Tampalan mozaik akan memberikan kesan jalinan, sentuh dan jalinan tampak. Penggunaan warna yang terang seperti warna panas dapat menarik perhatian. Warna panas, merah, pink. Okay. Penegasan adalah pada saiz bunga yang lebih besar dan menonjol. Okay. Di saiz dia besar ni, gambar bunga ni dia lagi besar. Kepelbagaian dapat diperhatikan pada variasi rupa dan warna. Variasi macam-macam jenis rupa kat sini. Ada berapa buah. Ada yang tak banyak. Ada warna hijau, kuning, biru, biru gelap, biru cair, muda. Okay. Informasi dekat sini. Mural mozaik di bahagian hadapan Balai Budaya Tun Syed Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka di BP, dihasilkan oleh Ismail Mustam. Mural ini siap pada tahun 1961 dan telah menggunakan sebanyak 1.4 juta keping. Okay. Mozaik tu dia catkan. Okay. Seterusnya, murat 59. Okay, kita pergi 59. Karya catan menggunakan cat poster yang dihasilkan di atas mozaik kulit telur. Susunan mozaik kulit telur dihasilkan terlebih dahulu dan di atasnya akan dihasilkan karya catan. Okay, dekat sini dia guna kulit telur. Okay, mula-mula kulit telur tu dipecahkan, kemudian basuh, kemudian dikeringkan. Dah kering tu dia pecah-pecahkan. Ni, dia tak terlalu pecah halus, okay? Ni, lepas tu dia tampal pada permukaan kertas ataupun cardboard menggunakan gam. Okey, ni dah siap, dah kering, betul-betul kering, baru diwarnakan. Okey, seterusnya galeri mozaik dan catan. Gabungan karya mozaik dan catan boleh dilakukan dengan pelbagai kaedah. Mari lihat contoh karya mozaik dan catan. Karya mozaik daripada karya catan. Karya mozaik ini dihasilkan daripada karya catan yang dipotong mengikut rupa segi empat dan disusun semula. Okay. Dia maksudnya dia lukis, lepas tu dia warna jadi catan. Okay. Catan ni maksudnya dia guna media basah. Okay. Okay. Dah dia buat, dah siap karya ni, lepas tu dia potong-potong. Jadi segi empat macam puzzle. Okay. Disusun semua. Okay. Kemudian karya catan berlatakan mozaik. Okay. Karya catan ini dihasilkan dengan menggunakan media basah.
latar karya digubah seperti susunan mozaik yang mengelilingi objek utama. Okay, dia ada garisan sempadan. Okay. Garisan sempadan kita tengok yang macam putih-putih ni. Okay. Seterusnya, karya mozaik berlatarkan catan. Karya ini merupakan karya catan. Maksudnya, ni catan. Okay. Tapi digunakan karya mozaik. Maksudnya dia ada segi-segi, ada rupa-rupa tu kan. Tengok dia ada garisan pemisah. Objek utama dipotong dan disusun semula secara susunan mozaik di atas latar catan. Okay. Tengok muka surat yang seterusnya. Dan sekarang kita pergi ke muka surat 60. Eksplorasi mozaik dan catan. Berdasarkan contoh-contoh karya yang telah dipelajari, mari teroka pelbagai media dan teknik yang boleh digunakan untuk menghasilkan gabungan mozaik dan catan. Teliti perbezaan yang wujud. Okay, media dibagi kulit kerang, kertas warna, kulit telur, pensel. Okay, media dia teknik tampalan. Okay, maksudnya lekat dan tampal. Tampal guna gam. Okay. Terusnya, okay, kalau diguna kulit kerang, bila disusun jadi apa ni? Mozaik. Okay. Kerang. Kemudian kertas warna yang digunting jadi bulat-bulat, jadi bulatan ni, dan tambal jadi macam ni. Okay. Terusnya kulit telur dihancurkan, pecahkan dan tampal. Okay, ada bahagian dalam dalam kulit telur warna putih, luar kulit telur yang warna coklat. Dan pensel dilukis. Lukis menggunakan teknik mozaik. Okay. Okay, kesan jalinan sentuh yang dihasilkan dapat dilihat dan dirasa melalui sentuhan. Maksudnya, bila kita pegang, kita boleh rasa permukaannya. Kulit kerang tu ada tinggi rendah, ada kasar, ada licin. Bahagian yang licin-licin, yang kasar-kasar. Okay, sedikit tips di sini. Gunakan penyepit kecil bagi memudahkan proses penyusunan mozaik dengan kemas. Yang halus-halus tu, kita gunakan penyepit untuk susun dia. Okay. Okay, kemudian, Cikgu Lina kata kat sini, jalinan dapat dihasilkan dengan media yang digunakan semasa eksplorasi. Kenal pasti jenis jalinan yang dihasilkan. Jalinan sentuh atau jalinan tampak. Okay, ini jalinan sentuh, jalinan tampak. Okay, kat sini dia bagi pensel warna, pen penanda, pen teknikal, cat air, cat poster. Okay, dia suruh pilih. Kita dapat kesan jalinan sentuh ke jalinan tampak. Okay. Okay, ini semua nak hasilkan lukisan. Ketiga ni, warna, pen penanda, teknikal, lukisan. Catan. Okay. Yang pertama, kesan jalinan tampak yang dihasilkan dapat dilihat tetapi tidak dapat dirasakan. Okay, dia cuma lukis sahaja. Kita tak boleh rasa bata-bata ni ke antara mozaik ni kita tak boleh nak rasa sebab dia lukisan. Okay, manakala cat air ni dia lukis dan dia potong. Apabila dia dah potong tampal, kita boleh rasa jalinan tu. Kalau dia cuma lukis warna, kan kesan-kesan putih ni, kita cuma hanya nampak kesan jalinan tampak. Okay, maksudnya kita nampak je daun tu, kita tak boleh rasa. Okay, sama juga dengan kita ni, kesan jalinan tampak. Okay, dia tinggalkan ruangan-ruangan. Melainkan kalau awak nak jadikan dia jalinan sentuh, okay, awak warna siap-siap, lepas tu awak potong. Tu awak tambah. Okay, itu jadi jalinan sentuh. Okay, informasi. Hasil mozaik perlu menampakkan ruang dan garisan pemisah di antara dua bahagian yang digunakan. Okay. Dia ada jarak antara satu sama lain. Okay. Untuk minggu hadapan, okay,
Untuk bahagian yang kedua nanti, kita akan fokus kepada uh, kita nak buat dia punya karya dia. Indahan bunga kekwa, mari hasilkan gabungan mozaik dan catatan dalam satu karya. Okay, pertama kita kena buat ialah perkembangan idea. Pada perkembangan idea ni kita perlu, pertama kita cari contoh hal benda. Contoh hal benda kita pilih bunga kekwa. Dan bila kita dah dapat hal benda, contoh hal benda tu, bunga kekwa, kemudian kita lakarkan idea untuk bunga kekwa. Kita buat 3 lakaran seperti biasa. Lakaran pertama, lakaran yang kedua, lakaran yang ketiga. Bila kita dah pilih lakaran kita, kita pergi pula kepada penentuan bahan. Bahan apa yang kita akan gunakan untuk buat, apa yang nak gunakan untuk buat karya ni. Kenal pasti bahagian mozaik dan catatan. Pilih jenis media dan teknik catatan yang sesuai. Untuk badan pepatung, kita gunakan catatan, kad poster, kertas lukisan. Bahagian latar kita gunakan mozaik. Salah awak nak lekat ke tampal ke kad poster, kertas lukisan. Terusnya, pada sayap pepatung, sayap ni, mozaik kulit telur. Kekwa, catatan, kad poster, kertas lukisan. Manakala pula daun, guna teknik mozaik, board impra. Kita tengok nanti apa tu board impra. Dan bahan utamanya, kad keras untuk asas dia. Yang pertama, penghasilan karya. Pertama, lukis bunga kekwa pada kertas lukisan yang pertama. Lukis bunga kekwa. Kemudian, warnakan bahagian bunga dan badan pepatung menggunakan teknik kering atas basah. Maksudnya, dah awak kering, awak ambil berus tu, basahkan warna, basahkan pada kertas. Seterusnya, yang ketiga. Dia kata sini, gunakan warna sejuk dalam karya kamu. Gantun warna hijau dan biru. Nombor 3. Warnakan bahagian latar pada kertas lukisan yang kedua. Menggunakan kumpulan warna sejuk. Macam biru. Lembutlah ni yang tengok. Sekarang kita dah ada 2. Bunga pepatung dengan latar belakang. Bahagian latar dan objek utama yang siap. Hasilkan garisan objek pada bahagian latar sebagai panduan untuk menggunting. Kita nak gunting latar belakang dia. Yang kelima, guntingkan bahagian latar mengikut garisan untuk mendapatkan kepingan mozaik. Kita nak potong ni nanti. Dan ambil kertas baru. Kita tampal jadi hasil tampalan mozaik. Mesti ada garisan pemisah. Tuang dia. 6. Tampal hasil guntingan pada kad keras mengikut mozaik yang dirancang. Kad keras ni yang belakang. Kertas lukisan kita untuk hasilkan bunga, pepatung, latar belakang. Silap cikgu. Jom, guntingkan hasil catatan bunga kekwa dan pepatung yang tampal dekat sini. 9. Gunakan pucuk gigi untuk buat pada bahagian patung ni. Dan tampal kulit telur pada 10. Potong dan tampal board impra pada bahagian daun. Kalau awak tak ada board impra ni, dia macam kad keras tu tapi dia plastik. Awak boleh gantikan dengan bahan-bahan lain. Tak kisahlah warna ke, plastik ke. Seterusnya, kemasan karya. Buat kemasan pada karya dengan bahan hiasan yang sesuai. Dan yang terakhir, 12. Semburkan hasil karya dengan penyembur pengilat. Fixer dia ni. Fixer ataupun penyembur pengilat. Tip, semburan pengilat bertujuan melindungi hasil karya daripada kotor dan rosak. Berhati-hati semasa menggunakan penyembur pengilat. Pakai penutup muka supaya tak masuk hidung bau dia. Mari lakukan apresiasi. Ini nanti kita akan bincang. Kita tengok alat dan bahan.
Bahan untuk buat ni dulu, kertas lukisan, keras untuk zahir, kertas lukisan 2, pensil untuk melukis, pembaris untuk buat garisan kat ni, poster untuk mewarna, terus pan, gam untuk tampal. Dan kita isi apa lagi? Hiasan dia, kalau tak ada boleh gunakan mesin, cukai gigi, penyembuh pengilat, bahan hiasan. Kalau tak ada penyembuh kilat, tak apa. Okey? Setakat tu saja untuk tajuk untuk kali ni. Bawah kek wah ni, bawah unit 7 iaitu bunga kek wah Mekah. Okay, cikgu minta maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak cikgu. Apa lagi? Assalamualaikum.